Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Nur Zamri. Saya akan melintas langsung ke Sarawak, Sabah dan Kelantan. Antara fokus sambutan perayaan Hari Lahir yang di Petua Negeri yang melinsung penuh adat istiadat. Hospital Bera dijangka mula beroperasi dalam masa terdekat. Kelantan dan Johor sedia terima kemasukan pengunjung domestik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah akan melintas langsung ke Sarawak, Sabah dan Kelantan. Antara fokus sambutan perayaan Hari Lahir yang di Petua Negeri yang berlangsung penuh adat istiadat, sambutan Hari Sukanegara di Negeri Bawah Bayu dan fenomena baru Train to Dabung yang menjadi tumpuan ramai. Terus setia bersama Berita Wilayah. Program Talent Identification and Development MyTID dirangka bagi melahirkan juara tamasya sukan antarabangsa. Melibatkan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Belia dan Sukan, MyTID dapat mencukil bakat baharu seawal 7 tahun. Program MyTID KPM KBS ini dianggarkan melibatkan seramai 500 orang guru tenaga penguji terlatih, dikenali sebagai Talent Eagle, serta sasaran penyertaan seramai 60,000 orang murid dari sekolah rendah tahun 1 hingga 6 yang melibatkan semua pejabat pendidikan daerah mengikut zon. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan 10 juta ringgit diperuntuk bagi pelaksanaan pelan tindakan wanita dalam sukan. Ia mengandungi 5 teras, 8 objektif dan 45 inisiatif bagi memperkasa penglibatan dan penyertaan wanita dalam pelbagai bidang sukan. Selain itu juga, Jawatan Kuasa Wanita dalam Sukan telah ditubuhkan bagi merancang dan memantau pelaksanaan pelan tindakan ini. Jawatan kuasa ini dianggotai oleh 15 orang pakar rujuk, terdiri daripada wakil kementerian, badan sukan, bekas atlet dan individu yang berpengalaman. Hospital Bera bakal beroperasi tidak lama lagi apabila pembinaannya kini siap 85%. Ini dijangka dapat memberi manfaat kepada penduduk di kawasan parlimen itu serta kawasan sekitarnya. Perkembangannya kita terus bersama Atira Heswah di Bera Pahang. Atira. Terima kasih. Ketika ini saya berada di kawasan Parlimen Bera bagi mengikuti lawatan kerja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang hari ini berkesempatan melawat projek Hospital Bera di Pahang yang tertangguh pembinaannya. Dan ketika ini saya turut berpeluang bertanyakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang juga merangkap ahli Parlimen Bera. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini. Jadi Datuk Seri melihat kepada pembinaan Hospital Bera di Pahang. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan mengenai perkembangannya terkini. Sekarang dalam proses untuk penyiapan di peringkat akhir saya percaya, dan dijangka akan disiapkan dalam waktu yang terdekat ini. Ya. Tapi saya harap ianya boleh disiapkanlah. Sebab hospital ni merupakan hospital yang lama dari segi pembinaan yang saya kira terlalu lama. Belum siap lagi dan kita mengharapkan dalam peringkat terakhir ini akan diteruskan sehingga hospital ini dapat disiapkan sepenuhnya. Ya.
Okey, Datuk Seri, dari segi fasilitinya, mungkin ada fasiliti tertentu yang akan ada di Hospital Bera ini dan berapa ramai penduduk Bera yang akan mendapat manfaat daripada pembinaan hospital ini? Hospital ini akan menjadi hospital pertama di Bera yang mempunyai 40 katil dan penduduk Bera tidak ada pilihan lain sebenarnya. Sekarang ni penduduk Bera terpaksa ke Temerloh untuk mendapatkan rawatan hospital, dan mana yang bersepadan dengan Negeri Sembilan akan ke Kuala Pilah untuk mendapatkan rawatan. Jadi seluruh penduduk Bera yang berjumlah lebih daripada 150,000 ini memang inilah merupakan hospital yang ditunggu-tunggu bagi mereka. Sebab ke Temerloh amat jauh, walaupun kalau Bera ni luas, kawasannya luas. Jadi daripada Bera ke Temerloh menjadi agak jauh dari segi perjalanannya. Begitu juga ke Kuala Pilah juga jauh. Sebab itu kita sangat mengharapkan, penduduk Bera sangat mengharapkan hospital yang sedang dalam pembinaan. Baik, Datuk Seri, terima kasih atas perkongsian hari ini. Difahamkan dengan pembinaan Hospital Bera ini, ia juga dapat meredakan kesesakan seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Hospital Temerloh, kerana difahamkan rata-rata kebanyakan penduduk daripada daerah Bera ini akan menuju ke hospital daerah-daerah yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan perubatan. Jadi saya kira itu saja dari Pahang bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kembali ke studio. Terima kasih, Hatira. Tangguh perancangan pulang ke kampung jika belum lengkap divaksin. Saya mohon jangan balik lagi, bertenang dahulu dan patuh SOP ditetapkan. Demikian nasihat Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob susulan kebenaran rentas negeri yang dijangka akan diumum dalam masa terdekat. Beliau turut menyarankan rakyat Kelantan yang berada di perantauan supaya membuat ujian saringan dengan kit ujian kenduri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Saranan itu berkutan kebimbangan risiko penularan kepada golongan berisiko termasuk mereka yang mempunyai penyakit kronik. Kalau bergejala, tak usah balik lagi lah. Relax dulu. Tunggu dalam keadaan tidak bergejala, dapat 2 dos dan kita ikut SOP. Itu penting, SOP. Kita kebimbangan ini, bila rentas akan diumum nanti insya-Allah apabila 90% peringkat kebangsaan mendapat vaksin, setelah diberi vaksin, maka dengan sendiri dia akan beri rentas negeri lah. Jadi kita sangat beringat-ingat kepada rakyat kita. Datuk Ahmad berkata demikian pada siaran media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Kelantan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri. Sambutan secara sederhana dengan pematuhan SOP itu dihadiri ahli Persatuan Sukan. Terdahulu dalam ucapannya beliau berkata, bukan hanya rakyat malah pemimpin juga perlu cergas dalam mengatur strategi demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, di Johor juga telah bersedia menerima kehadiran pelancong domestik sebaik rentas negeri dibenarkan dengan menambah baik SOP sedia ada. Johor dijangka mencapai 90% populasi dewasa dan remaja lengkap divaksin hujung bulan ini. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata, bagi meningkatkan persediaan, semua pusat pemberian vaksin PPV di Johor beroperasi tanpa janji temu. Supaya mereka yang nak merentas negeri ke Johor ni sentiasa mengamalkan satu pematuhan yang sebaik-baik mungkin lah, kepada SOP yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Johor di Bangunan Sultan Ismail Johor Bahru, Johor. 20.92 juta atau 89.4% daripada populasi dewasa di negara ini telah lengkap divaksin setakat semalam. Ini menjadikan sasaran untuk mencapai 90% kadar vaksinasi kini berbaki hanya 0.6%.
Baik, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara tumpuan hari ini ialah mengenai sambutan perayaan hari lahir ke-85 tahun yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang berlangsung dengan penuh adat istiadat. Perinciannya kita bersama Buma Win di studio RTM Kuching. Teruskan Buma. Ya Nurul, sambutan perayaan hari lahir ke-85 tahun yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berjalan lancar dan penuh adat istiadat meskipun disambut dalam norma baharu dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sambutan tersebut yang diadakan di dataran Pembarisan Dewan Undangan Negeri DUN dimulakan dengan tembakan das meriam dan terbang lalu 3 buah helikopter sebagai tanda ketibaan yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Sejurus tiba Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima tabik hormat diraja sebelum nyanyian lagu Ibu Pertiwiku dimainkan dan diikuti dengan istiadat pemeriksaan kawalan kehormat utama. Sementara itu, pemeriksaan kawalan kehormat utama yang terdiri daripada seramai 106 anggota lain-lain pangkat dari Regimen ke-4 Kor Amor Diraja yang diketuai Major Noredi Amin Darmin. Manakala bagi kawalan kehormat utama itu pula diiringi pancaragam polis Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 40 anggota. Acara kemuncak majlis adalah persembahan khas Nada Persona Sarawak oleh gabungan penyanyi tempatan dan penari Persatuan Sri Sarawak serta Dayak Cultural Foundation selain kumpulan kesenian Petra dan karya terindah Performing Arts Sarawak di bawah pimpinan Majlis Seni Sarawak. Baik, dalam perkembangan berkaitan, Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong berbangga atas pengurniaan darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk pada Majlis Istiadat Pengurniaan Pingat dan Pangkat Negeri sempena hari lahir ke-85 yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bertempat di Dewan Lapau Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak hari ini. Pandalela Rinong ditemui selepas selesai majlis berkenaan nyata gembira dan bangga kerana kerja kerasnya selama ini dalam bidang sukan terjun diiktiraf dan dihargai oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Setelah 20 tahun berkejaya dalam sukan terjun, saya dapat penggunaan seperti ini merupakan memori yang akan saya ingat. Tambah pemenang pingat perak dan gangsa pada Tamasya Sukan Olimpik yang berusia 28 itu, pengurniaan tersebut pastinya akan memberi lebih motivasi dan semangat untuk terus berjuang demi mengharumkan nama negeri dan negara. Ujar Pandalela lagi, tumpuannya kini adalah persediaan untuk mengikuti latihan bagi menghadapi beberapa pertandingan besar tahun depan seperti Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan juga Kejohanan Dunia. Pandalela merupakan antara 38 individu yang menerima darjah kebesaran negeri bersempena sambutan perayaan hari lahir ke-85 yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Operasi pencarian yang memasuki hari ke-7 bagi mengesan 4 pemancing dan seorang tekong yang hilang di perairan Santubong sejak Ahad lepas diteruskan lagi hari ini. Baik, untuk perkembangan semasa kita terus bersama Firdaus Arasi Idris di Jeti Jabatan Perikanan Laut Sarawak di Santubong. Firdaus, silakan. Terima kasih Buma di studio Kuching. Untuk perkembangan semasa, sebentar tadi baru saja selesai perbincangan antara pihak agensi penyelamat yang diketuai dipengusikan oleh Laksamana Pertama Maritim Zin Ahmad Yunus mengenai status pencarian yang kini melibatkan hari ke-7 bersama wakil-wakil ahli keluarga yang terlibat. Dan perbincangan yang berlangsung lebih kurang 40 minit tadi belum lagi mendapat kata putus secara rasmi sebab kita masih menunggu sidang media yang akan diadakan pada bila-bila masa sekarang. Dan untuk pencarian selama 7 hari ini yang melibatkan satu aset yang agak besar, melibatkan pelbagai agensi iaitu yang telah memasuki kawasan keseluruhan sama ada dari Tanjung Datu di Sematan hingga ke kawasan perairan Sebuyau. Dan keseluruhan kawasan ini telah melibatkan carian kira-kira 3,144 batu nautika persegi. Dan ini melibatkan, hari ini sahaja melibatkan 115 anggota dan 11 buah bot pelbagai agensi dan 10 buah bot nelayan tempatan. Dan pencarian juga dibantu dengan pelbagai unit udara dari Jabatan PDRM yang membantu dengan helikopter dan juga pesawat Beechcraft King A, termasuk unit udara dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
Dan skop pencarian hari ini melibatkan kawasan seluas 483.23 batu nautika persegi seawal pukul 8.30 pagi tadi. Dan sektor pencarian juga tertumpu di sekitar kawasan perairan 15 batu nautika dan ke atas dari Tanjung Sipang merangkumi kawasan perairan Besi Buruk, Tanjung Sipang, Karang Berumpun, Tukun Bas, Pulau Lakir serta sekitar Pulau Satang dan Pulau Sampadi serta Batu Mandi di Lundu. Buat masa ini kita masih menunggu sidang media dan keputusan sama ada pencarian diteruskan ataupun ditangguhkan. Untuk itu kita kembali bersama Buma di Kuching. Silakan. Terima kasih Firdaus atas laporan anda. Berita seterusnya. Majikan di negeri ini dinasihatkan supaya memberi galakan kepada masing-masing bagi menjalani ujian kendiri di rumah dengan menggunakan kit ujian pantas antigen COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, langkah ini penting bagi menjamin keselamatan pekerja semasa bertugas. Jelas Profesor Datuk Seri Dr. Sim, tindakan tersebut dapat membantu mereka mengetahui keputusan dengan lebih awal dan pantas sebelum ia menular kepada rakan sekerja yang lain atau apabila mereka pulang ke rumah. 所以近期来我都只能讲我们自己用自己self care self risk assessment 要知道自己的危险性 Beliau berkata demikian ketika sesi bual bicara khas berkaitan COVID-19 bersama saluran Radio Red FM China secara maya di Kuching. Mengulas mengenai perkembangan vaksinasi di Sarawak, beliau yang juga penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri turut memberitahu bahawa pihaknya kini sedang bersedia untuk melaksanakan pemberian suntikan dos ketiga vaksin COVID-19 kepada golongan yang berisiko. Dalam pada itu, beliau turut menyeru individu yang layak untuk menerima vaksin supaya hadir bagi mendapatkan suntikan vaksin di pusat pemberian vaksin yang terdekat selain perlu mematuhi prosedur operasi standard bagi melindungi masyarakat daripada risiko jangkitan COVID-19, terutama kanak-kanak 12 tahun ke bawah yang masih belum menerima vaksin. Baik, saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih, Buma. Baik, sebelum kita ke berita selanjutnya, kita ke Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Abdul Aizat Nazmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang sedang berkuat kuasa iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua. Warna kuning di sini kategori pertama manakala warna jingga adalah kategori kedua. Kesemua amaran ini berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Manakala khusus bagi kategori kedua ini berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga 13 Oktober 2021. Baiklah, kita beralih ke pemantauan keadaan cuaca semasa. Alhamdulillah, keadaan cuaca cerah di kebanyakan tempat di negeri-negeri Semenanjung. Berita baik bagi mereka yang ingin melakukan aktiviti di luar rumah. Namun hujan di 1-2 tempat dikesan di sekitar daerah Jempol dan daerah Mesing negeri Johor. Tidak usah rinsing kerana keadaan ini hanyalah sementara dan bakal reda dalam tempoh 1 jam lagi. Keadaan yang sama juga turut diperhatikan di negeri Sabah dan juga Sarawak. Namun hujan di 1-2 tempat dengan skala yang kecil berlaku di bahagian Seri Aman, Julau, Song dan juga Bukit Mabung negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangkakan hanyalah sementara juga dalam tempoh 1 jam ia bakal reda. Baiklah, bagi mendapat idea apakah keadaan cuaca buat malam ini, Met Malaysia menjangkakan keadaan taburan hujan yang rendah juga turut diperhatikan buat malam ini, terutama sekali di negeri-negeri Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Namun hujan di 1-2 tempat dengan kebarangkalian yang rendah boleh berlaku berhampiran di pesisir pantai negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur. Tidak lupa juga di Sabah Barat. Menjelang keesokan pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan boleh berlaku bermula di negeri Selangor sehinggalah ke negeri Johor. Tidak lupa juga di negeri Pahang melibatkan pesisir pantai negeri
negeri berkenaan dan juga ia boleh berlaku di sekitar Sarawak Barat dan tengah negeri berkenaan. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Jangan lupa untuk ikuti pengambangan cuaca terkini melalui media sosial kami dan juga laman Sesawang Met Malaysia. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 mg, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice. Sambutan Hari Sukan Negara turut menjadi tumpuan di negeri di bawah payung. Untuk perinciannya, kita terus langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita. Baik Nurul. Program Hari Sukan Negara HSN merupakan platform terbaik menerapkan budaya sukan dalam kalangan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia juga dapat membantu merealisasikan usaha menjadikan Malaysia negara bersukan sekaligus menjadi wadah perpaduan rakyat dan penyatuan nasional. Ketua Menteri menyambut baik semangat tinggi rakyat di negeri ini yang tidak menjadikan pandemik sebagai alasan untuk tidak bersukan atau beriadah. Beliau menggesa rakyat agar memanfaat pembukaan beberapa kemudahan aktiviti sukan di negeri ini dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Dalam masa sama katanya kerajaan negeri melalui Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah juga akan terus memastikan kemudahan sukan sentiasa mencukupi. Ini termasuk dalam Sabah Maju Jaya kerana ini merupakan salah satu yang kita fokuskan iaitu pembangunan belia dan sukan di negeri ini. Ini tidak boleh dipisahkan daripada masyarakat kita khususnya orang-orang muda dan belia-belia. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika Majlis Perasmian Sambutan Hari Sukan Negara 2021 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sambutan kali ini dimeriahkan dengan program kayuhan sihat dijayakan 70 kaki tangan KBS. Di Lahadatu, sambutan HSN dibuat secara hybrid berjaya menarik penyertaan lebih 40,000 masyarakat sekitar Lahadatu, Kunak, Semporna, Kelabakan dan Tawau. Melancarkan sambutan di Padang Bandaran Lahadatu, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap penganjuran HSN berupaya menerap kesedaran pentingnya menjaga kesihatan.
Hari Sukan Negara ini mampu mendekatkan masyarakat dan juga memberi satu motivasi kepada masyarakat betapa pentingnya bersukan. Kita mengharapkan juga negara kita mampu mencapai salah satu impian kita, iaitu untuk mencapai salah satu negara bersukan. Tambah beliau, sejak 3 minggu lalu pelbagai aktiviti diadakan bersempena HSN, antaranya penganjuran program kecergasan, larian dan berbasikal secara hybrid. Di Sandakan, sambutan HSN dilancarkan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perubahan Muhammad Hamsan Awang Supain di Pasaraya Maidin. Sambutan turut meliputi pelepasan kira-kira 200 peserta kayuhan basikal HSN dan senaman cergas keluarga Malaysia Cergas Bersama. Muhammad Hamsan dalam ucapannya menyeru semua pihak, sama ada individu, organisasi, korporat maupun di peringkat kampung agar menjayakan HSN. Seramai 20,800 penyertaan HSN disasarkan di Sandakan meliputi daerah Kinabatangan, Beluran, Telubit Paitan dan Tongod. Dalam pada itu, cabaran pandemik semasa menuntut semua pihak di pelbagai peringkat untuk membiasakan diri dengan norma baharu. Tidak terkecuali para atlet yang perlu menyesuaikan latihan mereka mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan. Ikuti perkongsian wartawan Muhammad Syafif Syahirandeni. Meskipun berdepan kekangan pandemik, ia tidak mematahkan semangat atlet untuk terus aktif, bukan sahaja demi peminat, malah untuk memastikan kesihatan diri berada pada tahap terbaik. Selama 2 tahun ni yang gym lama betul tutup, itulah banyak beramailah juga yang student yang dulu time rajin datang training, memang badan kira fit lah. Itulah sebab gym tutup, dorang pun kurang training, itulah kepentingan yang saya beritahu tadi, yang bersukan, bersenam itu amat penting. Lembaga Sukan Sabah juga giat melaksana penyediaan kemudahan sukan bersesuaian ketika pandemik untuk atlet yang juga boleh dimanfaat orang ramai. Kami mengharapkan atlet-atlet negeri Sabah ini mengambil peluang ini menggunakan prasarana yang kami sediakan ini dengan cara nombor 1 datang berlatih untuk meningkatkan prestasi kita. Yang kedua, mempunyai target yang tinggi untuk mencapai tujuan diorang lah. Terutama kalau tujuan sukan itu contohnya di peringkat Malaysia, kita tunjulkan negeri Sabah. Sepanjang musim pandemik, dapat dilihat beberapa sukan yang menjadi pilihan masyarakat. Antaranya berbasikal sesuai bagi semua peringkat umur. Bagi generasi muda, e-sukan menjadi pilihan kerana ia boleh dilakukan di mana sahaja termasuk di rumah. Selamat menyambut Hari Sukan Negara kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersukan bukan mengira peringkat umur, baik kanak-kanak maupun dewasa. Dengan adanya kita bersukan, pasti akan mengamalkan satu kesihatan yang baik. Hai, saya Bobby Gonzalez. Jom aktifkan diri anda sempena Hari Sukan Negara Negeri Sabah 2021. Saya sudah mendaftar. Anda bila lagi? Saya Mas Durliman, bekas atlet negeri Sabah juga dahulu. Selamat Hari Sukan Negara kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada generasi muda dan malahan generasi yang sudah berusia juga. Bangunlah, majukanlah sukan. Tidak kira anda tua atau muda. Serang. Tidak kira di mana saja anda berada. Tidak kira anda kaum apa sekalipun. Ya, boleh. Jom bersukan pada Hari Sukan Negara, cuti 2 tahun sudah habis. Inilah masa dia untuk kita bersukan. Syafif Syahirandeni, RTM. Masih lagi dalam perkembangan sukan, atlet Bina Badan Wanita Sabah Mailaura Dora Jimmy menjadi sebutan minggu ini selepas pencapaian cemerlang dalam kejohanan Bina Badan dan Sukan Fizikal Dunia ke-12 di Tashkent, Uzbekistan. Dengan 2 pingat emas dan 1 perak, ia merupakan pencapaian terbaik buat wanita berasal dari Kepayan Kota Kinabalu ini.
Ketika dihubungi pemberita, Melora 41 tahun yang berkecimpung dalam sukan ini sejak 2004 mengucapkan terima kasih atas semua sokongan diberikan kepadanya. Dan ribuan terima kasih kepada World Bodybuilding and Physics Sports Federation, Persekutuan Bina Badan Malaysia, Jurulatih Negara Inci Othman Yaya, mentor saya Inci Melbourne Abdullah, Coach Abdul Aziz Ahmad dan juga Puan Diboralin Onul. Tidak dilupakan juga kepada pihak-pihak yang telah memberi sumbangan. Begitu juga dengan penggiat dan peminat Bina Badan. Mengimbas persediaan kekejohanan berkenaan, Melora berkata pastinya cabaran dan kekangan utama keadaan pandemik semasa menyebabkan akses kemudahan sukan terpaksa dihadkan. Bagaimanapun, wanita besi ini tetap meneruskan latihan di rumah selain menjaga pemakanan dan aspek psikologi serta mental. Melora berharap pencapaiannya dapat membuka laluan kepada lebih ramai atlet, khususnya barisan pelapis untuk beraksi di peringkat antarabangsa. Nasihat saya kepada bakal atlet pelapis Bina Badan Negara agar anda sentiasa berusaha lebih gigih, berdisiplin dan juga jangan mudah mengaku kalah. Atlet ini kini berada di ibu negara untuk menjalani kuarantin selama 14 hari selepas menyertai kejohanan di Tashkent pada 1 hingga 7 Oktober lalu. Prapelancaran naik taraf Sandakan sebagai bandaraya dijadual berlangsung penghujung bulan ini yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtaruddin berkata pengisytiharan rasmi sebagai bandaraya pula dijangka pada 22 Februari depan. Perkembangan berkenaan menunjukkan Sandakan berada di landasan tepat untuk terus membangun sebagai bandaraya kedua di negeri ini selepas Kota Kinabalu. Jurukuasa pembangunan Sandakan ini telah bermesyuarat lebih kurang 3-4 kali dan pertama kita merancang untuk mempercepatkan pengujudan Majlis Bandaraya Sandakan, iaitu Majlis Bandaraya yang kedua di Sabah, iaitu di Sandakan, dan kita jangka pada 22 hari bulan 2 2022. Datuk Bong yang juga Menteri Kejaraya ditemui media di Kinabatangan. Tambah beliau dalam masa sama pewujudan Majlis Bandaraya Sandakan akan merancangkan lagi pembangunan kawasan berkenaan termasuk menyusun semula sektor ekonomi. Ia meliputi usaha mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, sebuah hospital swasta, taman rekreasi serta projek perumahan untuk dinikmati masyarakat. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Sempena Hari Sukan Negara, pastikan amalkan gaya hidup sihat. Bersama-sama kita bina negara aktif. Kembali bersama Nurul, silakan. Terima kasih Rita. Tahap keyakinan masyarakat terhadap peranan dimainkan Lembaga Tambung Haji TH kembali pulih walaupun ketika ini dikaitkan isu penyelewengan sebelum ini. Ini susulan peningkatan jumlah pendeposit TH sejak kebelakangan ini. Ketika ini lebih 9 juta pendeposit kembali menggunakan perkhidmatan TH untuk menguruskan ibadah haji dan platform pelaburan menguntungkan buat umat Islam. Merupakan pertambahan yang sangat baik, memberi gambaran bahawa keyakinan mereka kepada agensi tabung haji ini sebagai institusi ulung yang menjaga bukan sahaja soal persiapan untuk mengerjakan haji, tetapi juga dia sebagai salah satu daripada platform pelaburan kepada orang Islam dalam negara kita. Instrumen seperti tabung haji ini kita akan kekalkan dia punya modus operandi dan kita akan tingkatkan dari segi daya saing pengurusan untuk lebih menjana keuntungan dan pulangan kepada pendeposit. Dalam pada itu, beliau berkata penubuhan Suruhanjaya siasatan diraja dalam tempoh terdekat tidak akan menjejaskan operasi TH. Ini kerana siasatan bukan melibatkan tahun semasa operasi lembaga itu. Train to Dabung jadi fenomena baru dalam kalangan pelancong tempatan bagi negeri Cik Siti Wan Kembang. Perinciannya kita terus bersama Muhammad Aziz di Abdullah di Kelantan. Silakan.
Baik, terima kasih Nurul. Industri pelancongan di Kelantan kembali rancak selepas kerajaan membenarkan sektor berkenaan beroperasi selepas negeri ini berada dalam fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Train to Dabong telah menjadi pengangkutan utama buat rakyat Kelantan untuk ke Pekan Dabong setiap hujung minggu. Wartawan Majidah Ismail yang berkesempatan menaiki kereta api ini dari Kuala Krai ke Dabong ada laporannya. Saya bersama kru tidak melepaskan peluang ditawarkan Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman untuk menyertai rombongannya dan merasai sendiri pengalaman menaiki kereta api Train to Dabong. Selama sejam setengah perjalanan dari bandar Kuala Krai ke Dabong melalui pengalaman menaiki kereta api Train to Dabong, orang ramai dapat menikmati keindahan dengan melalui beberapa kawasan antaranya di Mani Urai di Bukit Abu ini dan dengan melihat terowong-terowong yang agak unik di Kelantan ini, dan pastinya untuk pembukaan fasa ketiga PPN nanti dijangka akan ramai pelancong akan dapat menikmati keindahan yang terdapat di Dabong Kuala Krai Kelantan ini. Menurut Abdul Latif, bukan sahaja di Dabong, malah banyak lagi tarikan menarik yang terdapat di kawasan Kuala Krai seperti Latar Berangin dan pembukaan semula mini zoo dan museum yang ditutup hampir 20 tahun. Dijangkakan 1 hingga 2 juta pelancong akan berkunjung ke negeri ini apabila fasa ketiga dibuka kelak. Justru pihak berkuasa tempatan, khususnya Majlis Daerah Kuala Krai dan Majlis Daerah Dabong dalam usaha mempersiapkan infrastruktur terbaik buat keselesaan pelancong. Untuk beberapa tahun terakhir ini, pihak Majlis Daerah ini melalui peruntukan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, kita fokuskan kepada infra, membaik pulih infra, membina infra, memberi kemudahan kepada pelancong kita, termasuklah di Dabong sendiri. Walaupun mungkinlah dalam tempoh ini masih lagi ada kekurangan, tetapi insya-Allah memang dalam perancangan untuk membuat yang terbaik. Bagi mereka yang pertama kali menaiki Train to Dabong, sudah pastinya ia suatu pengalaman yang cukup mengujakan. Melalui trip berkenaan, pelancong berpeluang berkunjung ke gua ikan yang terdapat di kompleks Gua Batu Kapur yang dipercayai berusia lebih 150 juta tahun. Pertama kali setakat ni. Sangat gembira, excited sebab selama ni saya hidup pun saya tak pernah lagi naik kereta api. Dan hari ini diberi peluang untuk naik kereta api. Saya sangat menyokonglah usaha pihak kerajaan untuk memajukan kawasan ini dan juga cuba-cubalah naik kereta api bawa anak-anak mari jalan ke Dabong. Mudah-mudahan kita ada satu benda yang manfaat walaupun tak pergi jauh kawasan kita, tapi kita rasa seronok, suka. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta ni. Mari dulu. Adalah tempat hok molek-molek lagi. Contohnya gua ikan. Jadi kat kita mari sini kita tengok suasana kita buat suka tu. Tu tak mandi lagi. Kalau mandi tu duduk-duduk dalam tu kan. Oh, ala sukalah. Fenomena ini juga turut membuka peluang perniagaan kepada penduduk setempat meraih pendapatan sampingan mereka selepas 2 tahun industri pelancongan ditutup. Zamri Zakaria, 43 tahun, yang terkenal dalam kalangan pelancong dengan panggilan Abai Dabong, bersyukur apabila kawasan ini kembali meriah. Kita offer macam kita Facebook pun tak ada, kita pakai nombor telefon je. Mulut ke mulut saja. Okey, sambil bawa dia gitu promosilah kita sini. Ya, kita promosi, kita akan promosi macam gua, kita boleh terokok gua. Macam Gunung Stong, boleh naik Gunung Stong. Ada macam-macam lagi lah boleh main sini. Dabong juga antara lokasi yang cukup terkenal dalam kalangan penggemar sukan lasak dan santai, khususnya pelancongan eko. Kompleks gua yang terletak di daerah ini mempunyai pemandangan yang cukup indah dan memukau, sesuai buat mereka yang sukakan aktiviti terbabit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dabong, Ku Muhammad Zaki Ku Hussein berkata, gua ikan dikelilingi beberapa buah gua yang menjadi pilihan pengembara yang sukakan cabaran. Antaranya gua ikan, gua pagar, gua tembakau dan gua gelap yang direntangi oleh sebatang anak sungai yang jernih. Gua Keris menjadi sebutan pengunjung yang pernah datang ke situ, berikutan mempunyai satu panorama indah digelar God's Light. Dia sininya kalau antara program kalau kita buatnya apa dia panggil rock climbing, abseiling, Wia Prata. Niti kat tepi batu gitu. Dekat batu tu tepi tu. Itulah antaranya selain daripada orang tengok keindahan sungai dalam gua.
Sebab bukan semua gua ni ada sungai. Tapi di gua ikan ni dia ada air. Dia lalu ikut dalam gua. Paling menjadi tumpuan ialah Gunung Stong, antara yang tertinggi di Asia Tenggara, iaitu 1,433 meter dengan keindahan air terjun Jelawang yang terletak di sebelahnya. Pelbagai pakej ditawarkan kepada pengunjung. Semuanya terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Majidah Ismail, Berita RTM. Setakat ini sahaja perkembangan dari Kelantan. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan lain Berita Wilayah. Selamat berhujung minggu. Terima kasih Haziri. Terengganu bersedia beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN dalam masa terdekat. Ini kerana jumlah populasi dewasa yang sudah mendapat vaksin hampir mencecah 90%. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata, persediaan ke arah itu merangkumi fizikal dan mental bagi menghadapi fasa endemik. Lebih 86% populasi dewasa yang sudah lengkap divaksinasi direkodkan, manakala lebih 90% sudah menerima 1 dos. Sebelum ini, pemegang konsensi Lebuhraya Kuala Lumpur Karak dan Lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 NHIH berhad menjangkakan trafik lebuhraya bertambah sehingga 160,000 kenderaan sehari ke Pantai Timur termasuk ke Terengganu. Tidak dapat tidak, itulah keadaan yang kita semua kena hadapi, dan saya rasa bukan saja kita di Terengganu tapi di seluruh negara akan berdepan dengan suasana yang sama. Kita melakukan persediaan minda, persediaan fizikal bagi hidup dalam keadaan endemik, iaitu kita tidak dapat lari daripada virus yang ada di sekeliling kita. Cuma kita ianya harus diuruskan. Yang penting ialah SOP. Terdahulu beliau merasmikan Hari Sukan Negara peringkat negeri di Kuala Terengganu. Orang ramai tidak perlu bimbang kemungkinan kekurangan bekalan kit ujian kendiri COVID-19 di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Datuk Rosul Wahid berkata, bekalan kit berkenaan di pasaran mencukupi. Permintaan kit tersebut dijangka meningkat selepas rakyat disaran melakukan ujian kendiri sebelum merentas negeri. Setakat ini terdapat 6 juta alat itu di pasaran. Membenarkan alat-alat ini bukan saja dijual di farmasi atau premis-premis perubatan, tapi kita mahu ianya dijual juga di supermarket, di convenience store dan juga tempat-tempat yang kita fikir lulus mengikut syarat. Jadi ini satu kemudahan kepada masyarakat, kepada anak sekolah dan kepada keluarga. Beliau sebelum itu menyampaikan hadiah program kayuhan basikal Fun Ride Parlimen Hulu Terengganu di Hulu Terengganu. Memang sah dah kita COVID dah. Sebabnya saya tak ada dari bau lasu dah. Saya tak ada demam, tak ada gejala. Memang ambil vaksin dia kena, tapi kena tu taklah seteruk mana. Melainkan kita tu berisiko. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menerima 322 permohonan Geran Malaysia Social Innovation (MySI) sepanjang tahun ini. Inisiatif menawarkan peruntukan sehingga RM300,000 bagi pelaksanaan projek aplikasi tempatan berinovatif. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata antara bidang diberi keutamaan tenaga, perniagaan, perkhidmatan kewangan, budaya kesenian dan pelancongan. Manfaat yang diterima ini sama ada secara langsung atau tidak langsung telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuklah mewujudkan peluang pekerjaan baru. Sejak 2015 hingga tahun lalu, RM48 juta diperuntuk untuk 234 projek aplikasi teknologi tempatan berinovatif. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa lawatan ke tapak projek ternakan moden kelulut modular inovasi di Universiti Teknologi Malaysia di Simpang Renggam, Keluang.
279 anggota Angkatan Pertahanan Awam Negeri 9 siap sedia menghadapi sebarang bencana yang mungkin berlaku akibat fenomena monsun Timur Laut. Menurut pengarah APM Negeri, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Syukri Madnur, persediaan dilakukan sehingga Mac tahun depan. Antara persiapan dilakukan, simulasi pusat pemindahan sementara dengan pelaksanaan ujian saringan COVID-19. Latihan simulasi pengurusan pusat pemindahan kali ini agak berbeza kerana banjir dalam tempoh 2 tahun ni situasinya agak kompleks. Selain daripada berlakunya monsun Timur Laut ataupun banjir, kita ada juga pandemik COVID-19 dan antara kompleksitinya adalah kita nak perlu tapis mana-mana mangsa yang berpindah ke pusat pemindahan itu pastinya bahawa mereka ini bebas daripada COVID. Beliau yang ditemui di Seremban menjelaskan, selain jumlah anggota, 58 aset pelbagai jenis sedia diatur gerak. Esko Melaka yang meletak jawatan perlu memulangkan kembali semua aset kerajaan seperti termaktub dalam peraturan. Bagaimanapun menurut Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Bad Ali, serahan tersebut tidak perlu dilakukan serta-merta, sebaliknya mereka diberi tempoh seminggu. Tak kira sama ada pembangkang maupun tidak pembangkang, semuanya diminta tempoh selama 1 minggu untuk mengosongkan. Jadi ada masa nak keluarkan barang. Barang apa nak keluarkan? Personal. Barang-barang peribadi sendiri, keluarkanlah. Hak kerajaan, tinggalkanlah dalam tu. Kemudian, kalau katakan seminggu tu tak cukup juga tempoh masa, itu budi bicara pegawai daerah. Ianya diserahkan pegawai daerah yang diselenggarakan oleh penghulu kawasan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas penyerahan kunci rumah program tanggungjawab sosial korporat CSR pembinaan rumah baru Lembaga Perubahan Melaka di Tangga Batu. Susulan dakwaan kononnya ada jangkitan COVID-19 di bawah penduduk yang merentas negeri melalui jalan tikus, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata, kerajaan negeri menyerahkan kepada Kementerian Kesihatan dan Polis untuk membuat siasatan terperinci. Tegas beliau, penduduk negeri itu sepatutnya meningkatkan disiplin kendiri dan tidak melakukan tindakan terbabit untuk mengelak penularan. Kalau benar orang Kedah yang rentas negeri pergi ke Perlis, saya harap mereka tak pergi lagi lah. Orang Perlis pun jangan keluar pada Perlis mai di Kedah. Sebab kalau mereka mai Kedah kot jangkit, balik Perlis pula. Mungkin ada dua hal macam tu kan, kita tak tahu. Tapi saya harap orang Kedah tak akan pergi lagi lah. Beliau bercakap kepada media selepas menyempurnakan Hari Sukan Negara HSN peringkat negeri Kedah di Dataran Cenang Langkawi. Yayasan Pelajaran Mara YPM menyalurkan sumbangan hampir 3.55 juta ringgit menerusi skim bantuan persekolahan SPP bagi tahun 2021. Pengurusi Eksekutif Yayasan Pelajaran Mara Datuk Dr. Muhammad Nizar Sudin berkata, bantuan ini dapat memanfaatkan seramai 52,615 pelajar di seluruh negara. Menurut beliau, Pulau Pinang turut menerima peruntukan hampir RM213,000 menerusi skim ini yang melibatkan 3,489 pelajar. Di Penang hari ini, peruntukan untuk SBP dipanggil sebagai skim bantuan persekolahan. Di Pulau Pinang sahaja seramai 3,489 pelajar yang terlibat, yang melibatkan jumlah sebanyak RM212,800. Ini sebahagian daripada inisiatif Yayasan Pelajaran Mara untuk membantu para pelajar B40 yang terlibat dalam program inisiatif baru melibatkan Yayasan Pelajaran Mara. Tambah beliau, YPM juga turut prihatin terhadap Malaysia pelajar yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19 dari kalangan keluarga B40.
Satu jawatankuasa khas diwujudkan bagi memastikan siasatan menyeluruh dan telus dilakukan terhadap kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Qasim. Jawatankuasa khas itu diberi tempoh 6 bulan untuk menjalankan siasatan. Menurut Perdana Menteri, perkara itu telah diputuskan dalam mesyuarat Kabinet semalam. Jawatankuasa khas itu akan dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri maklumkan mesyuarat Kabinet sama turut memutuskan pembentukan 2 pasukan petugas khas. Pasukan petugas khas pertama bagi menyemak semula undang-undang berkenaan kes Pedra Prontra atau Pulau Batu Putih yang akan dipengerusikan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Manakala satu lagi pasukan petugas khas bagi membuat kajian awal terhadap dakwaan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas menerusi bukunya My Story Justice in the Wilderness. Saksikan berita perdana malam nanti untuk laporan lanjut. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim menerima lebih 1,000 panggilan daripada penduduk Kuala Lumpur yang membuat pelbagai aduan. Ini susulan tindakan beliau mendedahkan nombor telefon peribadi kepada umum ketika sesi pengulungan perbahasan rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen Khamis lalu yang menyelesaikan isu jalan berlumbang di kawasan ibu kota. Justru beliau menyatakan komitmen untuk menyelesaikan semua jenis aduan yang dilapor terus kepadanya. Prihatin tentang apa yang telah dilakukan. Telefon saya, telefon Timbalan dan telefon Datuk Bana telah jam sikit 2 hari ini dan kami akan cuba sedaya upaya untuk melayani semua. Walaupun orang komplain kepada saya, kenapa bagi nombor telefon? Saya kata senang. Kerajaan sekarang, kerajaan keluarga Malaysia. Kita mesti telus dan betul terang. Dan setiap inci masalah rakyat adalah masalah kami dan kami harus selesaikan. Beliau turut meminta penduduk Kuala Lumpur yang ingin membuat aduan berhubung jalan berlubang untuk menghantar sistem pesanan ringkas SMS kepadanya agar tindakan segera dapat dilakukan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Sukan Negara HSN peringkat wilayah persekutuan di Putrajaya. Perkembangan sukan Hari Sukan Negara HSN pada tahun ini disambut dengan penuh makna setelah setahun tidak dapat diadakan ekoran pandemik COVID-19. Perasmiannya disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya pagi tadi. Serentak dengan perasmian tersebut, sambutan HSN 2021 turut diadakan di seluruh peringkat negeri. Di Johor, sambutan HSN 2021 peringkat negeri disambut secara sederhana dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sambutan secara hybrid itu dirasmikan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad dan menampilkan pelbagai aktiviti gaya sihat dengan penyertaan seramai lebih 240,000 peserta. Di Melaka, pelancaran HSN 2021 diadakan di Dewan Jabatan Serkam Jasin. Seramai lebih 25,000 peserta bakal memeriahkan sambutan berkenaan yang menampilkan pelbagai aktiviti seperti berbasikal berkayak, fun walk dan juga sukan elektronik. Sambutan di peringkat negeri Selangor pula menyaksikan pelbagai aktiviti dianjurkan di bukit juga seperti fun run, senam aerobik, pertunjukan paragliding, jump rope dan pelancaran larian fit mental. Kerajaan negeri turut memberi sumbangan khas RM720,700 kepada Persatuan Sukan, Majlis Sukan Daerah dan kontingen SUKMA bagi memulakan kembali sesi latihan yang tangguh lebih setahun akibat COVID-19. Sementara itu, HSN 2021 turut disambut meriah oleh Pusat Sukan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Majlis yang bermula seawal 8 pagi itu disempurnakan Profesor Dr. Roziah Muhammad Janur selaku Naib Chancellor UiTM. Sambutan turut dimeriahkan dengan penyertaan kampus cawangan dan disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube UiTM sebagai tanda sokongan.
Skuad Harimau Malaya perlu bangkit dengan persembahan yang lebih baik dan bertenaga apabila turun pada aksi persahabatan kedua menentang Uzbekistan malam ini. Ketua Jurulatihnya Tan Cheng Ho berkata barisan pemain terutamanya di posisi pertahanan perlu lebih berwaspada dan mengelak daripada mengulangi kesilapan mudah seperti ketika tunduk 0-4 kepada Jordan 3 hari lalu. Aksi pertahanan long lai serta kesilapan mudah sekali lagi menggusarkan Cheng Ho. Selepas melihat pasukannya dibelasah Jordan 4-0 Rabu lepas, Cheng Ho berkata fokus utamanya ialah memastikan kubu pertahanan Harimau Malaya tidak dibolosi akibat kecuaian individu. Ya, selalunya kesilapan yang individu itu menyebabkan kita dibolosi gol lah. Itu sebab saya rasa pemain-pemain pun dah sedar, dah belajar sesuatu dan because yang tadi saya maklum tadi adalah dari segi intensiti pace dalam bola sepak dalam antarabangsa agak berlainan itu sebab apabila opponent menyerang kita rasa tertekan dan kita mudah buat kesilapan. Di atas kertas, Cheng Ho mengakui Uzbekistan adalah pasukan lebih baik dan memiliki kelebihan di jentera serangan diketuai pemain dari Mereka Syarikat Roma, Eldor Smovorov yang perlu diberi perhatian. Dalam 6 rekod pertemuan sejak 1992, Malaysia hanya beri seri sekali dan kalah 5 perlawanan kepada pasukan ranking 84 dunia itu dengan kali terakhir tumpah 1-3 ketika saingan Piala Asia 2009. Skuad Piala UBA Malaysia mungkin terpaksa turun tanpa barisan terbaik pada aksi pembukaan menentang tuan rumah Denmark hari ini selepas pemain beregu utama Pierre Tan masih belum pulih daripada kecederaan bahu. Pierre 21 tahun mengalami kecederaan itu pada kempen Piala Sudirman di Finland baru-baru ini dan pemeriksaan dengan doktor di Denmark mendapati ada koyakan kecil pada bahu kanannya. Kalau dapat senarai nama, saya mesti harus dalam form yang paling bagus, best performance. Tapi kalau macam sekarang tengok belum lagi 100% fully recover. So kita juga, I think I should not take this risk and I think if others yang boleh bagi yang paling best, mungkin boleh dapat main bagus daripada saya. Pada sesi latihan di Seres Arena, gantigannya M. Tina dilihat berlatih bersama-sama pemain senior yang juga kapten pasukan Lee Meng Yan. Malaysia dijadual bertemu Denmark pada perlawanan kumpulan D lewat petang ini. Kejohanan Piala Thomas dan UBA 2020. Sabtu, 9 Oktober. Piala UBA, kumpulan D, pusingan 1. Denmark bertemu Malaysia, 7.30 malam di saluran OK, saluran sukan RTM, juga di RTM Play. Baik saudara, berita wilayah 9 Oktober 2021 berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia bersama-samalah kita lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Terus setia bersama kami yang sahih di berita RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam hormat.